الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل إلينا النبي شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pertemuan kita yang ketiga, majlis yang ketiga, iaitu syarah ke atas matan Tuhfatul Atfal karangan Al-Syekh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi pada minggu lepas kita telah masuk kepada matan, iaitu dimulakan dengan babul muqaddimah, kemudian masuk kepada ahkamun nun sakinati wat tanwini, dan kita telah mengambil 2 daripada 4 bab dalam hukum nun sakinah dan tanwin, iaitu al-izhar dan al-idgham. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung dan masuk kepada hukum yang ketiga, iaitu al-iqlab. Akan tetapi sebelum anda masuk kepada al-iqlab, ada sedikit lagi yang tak habis tentang idgham, iaitu beberapa mulahazat, beberapa peringatan tentang idgham. Yang pertama sekali, untuk idgham, terutamanya idgham ma'al gunnah lah. Idgham ma'al gunnah iaitu pertemuan nun sakinah ataupun tanwin dengan 4 huruf yuminu, huruf ya, huruf waw, huruf mim, huruf nun. Maka apabila kita menyebut idgham bi gunnah, maka pertama sekali jangan kita terlalu burdahkan gunnah tu sehingga kita memberanakkan huruf nun. Contohnya kita bagi mimmal. Ini biasanya kita berlaku pada orang yang membaca dengan maqamat lah. Orang yang baca dengan bertarannum, maka dia akan baca dengan mim, maka ini kurang tepat. Seakan-akan kita memberanakkan lagi huruf nun tu kepada lebih daripada 1. Ataupun miyau. So dekat situ mi, seakan-akan kita memberanakkan huruf nun tu lebih daripada 1. Maka itu dalam istilah ilmu tajwidnya disebut sebagai tatninul gunnah. Tatninul gunnah. Yang kedua, gunnah mesti keluar daripada hidung, rongga hidung. Sebab apa? Sebab huruf gunnah, iaitu huruf nun mati, sifat gunnah tu makhrajnya ialah al-khayshum. Al-khayshum ni pangkal hidung, ataupun kita kata rongga hidung. Jadi gunnah mesti keluar daripada hidung. Sebab apa? Sebab ada juga orang baca gunnah tu keluar daripada mulut, daripada rongga al-jawf ni. Itu tidak tepat lah. Gunnah mesti keluar daripada hidung, suara hidung. Terutamanya apabila
Idgham bi gunnah yang mana nun mati itu bertemu dengan huruf syafatain, iaitu huruf mim dan huruf waw. Sebagai contoh, mim mal, disebabkan mim tu makhrajnya syafatain, maka dia keluar gunnah pun daripada al-jawf juga, daripada rongga mulut. Mim mal tu salah dia kena naikkan suara tu kepada hidung. Mim, biar kita rasa sengau dekat hidung. Mim mal, itu cara yang betul. Sebab kalau nak sebut mim tu disebabkan kita nak sebut mim daripada syafatain, maka kita masukkan gunnah tu, kita masukkan gunnah daripada mulut, daripada bibir, tu salah. Mim mal tak, dia pada hidung. Mim mal. Yang ketiga, jangan isba'kan, jangan panjangkan kasrah huruf sebelum daripada nun sakinah. Contohnya nak sebut miyaqtin, kita nak sepatutnya selepas huruf mim yang berbaris kasrah tu terus masuk kepada huruf nun sakinah, iaitu gunnah tu. Jangan panjangkan kasrah tu seakan-akan menjadi huruf ya. Nampak tak? So, bila idgham, masukkan terus nun ni kepada huruf ya dan keluarkan gunnah. Tetapi kadang-kadang ada orang yang dia lambat nak sebut gunnah ni, dia isba'kan kasrah ni, dia panjangkan kasrah ni seakan-akan jadi huruf ya. Tu salah, terus masuk miyaqtin. Ataupun boleh juga jadi pada huruf alif. Contohnya sirajan wahaja, dia panjangkan alif tu dulu. Sirajan, tak boleh. Terus gunnah terus. Sirajan wahaja. Yang keempat, bila kita dah masukkan gunnah pada hidung, pada rongga hidung, bila nak sebut huruf selepas tu, jangan beri kesan gunnah tu kepada huruf selepas tu. Maksudnya seakan-akan kita sebut huruf selepas tu dengan sengau. Contohnya, contoh huruf yang sama, miyaqtin, kita sebut yaqtin tu dengan sengau. Sebab apa? Sebab kesan daripada gunnah nun tu salah. Gunnah hanya pada nun sakinah sahaja. Masuk kepada yaqtin tu, masuk kepada suara biasa balik. Miyaqtin, daripada mulut, rongga mulut. Gunnah tu hanya ketika nun sakinah sahaja. Dan yang terakhir, iaitu pada idgham bila gunnah, iaitu nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan lam ataupun ra, maka perlu idgham 100% ke dalam huruf lam ataupun ra. Nun tu masuk secara 100% ataupun disebut sebagai idgham mutam, idgham kamil. Dan jangan ada kesan gunnah walau sedikit pun. Baik, ini ramai terjadi. Bila nak sebut min ladun, dia ada lagi kesan gunnah, nun asal tu ada lagi. Sedangkan nun tu 100% dah hazaf dah. Dah diidgham masuk kepada huruf lam. Jadi tak ada kesan pun. Min ladun. Jangan baca min ladun. Tak, min ladunhu tanpa ada kesan pun. Kalau yang tutup hidung boleh baca min ladunhu. Faham? Kalau ada kesan gunnah, cuba cek mil. Apa tak? Dia dah akan rasa kesan. Sebab tu ada lagi kesan gunnah kat situ. Bila idgham bila gunnah, tidak ada kesan langsung. Sebab tu bila gunnah, tanpa gunnah. So itu beberapa mulahazat lah tentang idgham. Jadi kita masuk kepada hukum iqlab insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi shaykhina fid darain amin. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والثالث, iaitu hukum yang ketiga daripada 4 hukum nun sakinah dan tanwin. والثالث الإقلاب, apa itu maksud al-iqlab? Al-iqlab
maksudnya dari segi lughah ialah tukar ataupun menukarkan. Dan al-iqlab dekat sini, hukum nun sakinah dan tanwin ni ialah menukarkan nun sakinah dan tanwin kepada huruf mim. Itu al-iqlab, iaitu menukarkan nun sakinah dan tanwin kepada huruf mim. Wasalithul iqlabu indal ba'i, iaitu apabila bertemunya nun sakinah dan tanwin dengan huruf ba. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Bi gunnatin, maksudnya dekat sini perlu keluarkan suara gunnah tu dengan jelas, ataupun kita kata menjelaskan gunnah, memanjangkan suara gunnah, suara dengung tu. Ma'al ikhfa'i. Kenapa tiba-tiba ada ikhfa' kat sini? Sedangkan ikhfa' hukum lain, hukum yang keempat. Tapi dekat iqlab, Al-Imam Sulaiman Jamzuri sebut ma'al ikhfa'i. So apakah ikhfa' dekat sini? Jadi kalau kita tengok dari segi bahasanya, al-ikhfa' ialah as-satr, iaitu sembunyi. Al-ikhfa' iaitu sembunyi. Tapi adakah kita nak menyembunyikan huruf nun sakinah tu? Jadi jawapannya bukan. Ma'al ikhfa', iaitu al-ikhfa' dekat sini, Al-Imamul Mar'ashi dia sebut dalam kitab dia Juhdul Muqil, al-ikhfa' kat sini bukannya kita menghazafkan huruf nun sakinah tu, tidak. Sebab bukannya menyembunyikan huruf nun sakinah tu, bukan. Dan bukan juga kita, selepas ditukarkan nun tu kepada mim, bukan juga kita menghilangkan mim tu, tidak. Tetapi ikhfa' dekat sini maksudnya mengurangkan pautan makhraj pada huruf mim. Macam mana tu? Mengurangkan pautan. Maksudnya kat sini, makhraj mim yang pertama sekali asy-syafatain, iaitu mim keluar daripada kedua-dua bibir. Dan apabila kita sebut ma, mi, mu, am, kita sebut dengan kemas. Dua-dua bibir tu kita sebut dengan kemas, kita rapatkan betul-betul mim tu. Akan tetapi bila masuknya hukum iqlab, apabila kita tukarkan nun sakinah tu kepada mim, kita kena ikhfa'kan mim tu. Macam mana? Iaitu kita kena kurangkan kekuatan pegangan antara dua syafatain tu, kurangkan sedikit menjadi ringan, sebutan yang ringan. Itu ikhfa' dekat iqlab. Contoh ini bibir, dua-dua bibir, kita tekan ini dengan kuat sebab nak menjelaskan makhraj mim tu. Sebagaimana kita sebut huruf ba, sama juga kita sebut dengan huruf mim yang berbaris, ma, mi, mu. Kita ibarat kita masukkan ke dalam sikit bibir kita ni, ma, mi, mu. Tapi ikhfa' dekat sini maksudnya kita hanya sekadar letak saja, tanpa menekankan, tanpa kemam, tak. Kita letak saja. Letak dengan kadar yang ringan saja. Kita tak renggangkan, tapi kita letak, kita tutup, tapi dengan kadar yang sikit saja. Faham? Kita ringankan dia. Kita tidak kuatkan pautan antara dua bibir ni. Itu maksud ikhfa'. Faham? Jadi itulah maksud ikhfa' dekat sini, ma'al ikhfa'i. Kurangkan pautan makhraj pada huruf mim tu. Jadi Dr. Yahya Al-Ghawthani dia sebutkan 4 step untuk sebut hukum iqlab. Yang pertama sekali dia sebut apa? Iaitu taqlibun nuna wa tanwina miman. Yang pertama sekali kita kena tukarkan nun sakinah dan tanwin tu kepada huruf mim. Tukarkan dahulu. Nun sakinah dan tanwin tukarkan kepada huruf mim. Step yang kedua iaitu nutbiqu syafataini itbaqan khafifan bilutfin walinin biduni kazzil lisyafatain, iaitu kita sebut huruf mim tu dengan bilutfin walinin, dengan lembut. Maksudnya kita tidak tekan dengan kuat sebagaimana makhraj mim ketika izhar, tak. Yang ini adalah mimul mukhfah, mim yang diikhfakan, kita sebut dia secara bilutfin walinin, dengan lembut.
biduni kazzil lisyafatain, tanpa menekan pada kedua-dua syafatain. Kazzish syafatain, tanpa menekan pada kedua-dua bibir itu. Kemudian nukhriju ghunnatal mim minal anf, iaitu kita keluarkan gunnah daripada hidung. Keluarkan, itu step yang ketiga, keluarkan gunnah daripada hidung, pangkal hidung. Yang keempat, nuntiqu bil ba'i majhuratan syadidatan bitaqwiyati kazzish syafatain waddaghti 'alaihima qalilan. Yani selepas dah kita keluarkan gunnah daripada rongga hidung, kita kena sebut huruf ba tu dengan ba yang semula jadinya kuat, ikut semua sifat yang ada padanya, iaitu majhurah, syadidah, dengan sifat yang kuatnya tu. Dan dikata biddaghti alaihi maqalilan, dengan menekan sedikit. Maksudnya kat sini kita kena sebut sebagaimana asalnya sifat huruf ba tu. Sebab apa? Sebab mim dengan ba makhraj yang sama. Tetapi mim tadi tu kita telah ikhfakan dia. Kita telah sebut dengan lembut, sebut dengan kurangkan pautan makhraj. Tapi huruf ba kita kena kembali kepada asal, iaitu ba tu sifat yang kuat. Jadi kita kena tekan balik. Sebab tadi kita letak saja huruf mim, letak saja dengan lembut. Tapi bila nak sebut huruf ba, kita tekan balik. Seakan-akan mim yang majhurah, mim yang izhar. Jadi kembali semula kepada makhrajnya yang sebenar. Mim letak balik, letak secara ringan. Mim. Kemudian bila nak kembali ke ba tu kita kemam sedikit. Mim ba. Mim ba. Sebab ramai orang dibaca mim ba. Ba tu dia tidak tekan. Ba tu sama macam mim yang al-mukhfa. Mim yang diikhfakan sama, tak tu salah. Ba tu kembali semula kepada sifat dia asal, majburah, syadidah. Mim ba, tekan balik. Mim ba. Bila nak sebut ba tu. So itu 4 step untuk sebut huruf iqlab. Jadi yang ini dalam kitab Nihayatul Qaul Mufid fi Ilmi Tajwid, dia kaedah ni disebut sebagai ikhfaul mim ma'a izharul gunnah. Ikhfaul mim ma' izharul gunnah. Yang ni kita ikhfakan mim, kita ringankan sebutan mim tu, kemudian kita jelaskan gunnah, kita panjangkan gunnah tu dengan kadar yang sempurna. Tapi ada ulama disebut juga kaedah yang lain, iaitu izharul mim ma'a ikhfa'il gunnah. Dia terbalik. Mim tu izhar dan kita ikhfa'kan gunnah, kurangkan gunnah, dan ini tidak terpakai dekat iqlab. Tetapi dia ada pada ikhfa' syafawi nanti. Pada iqlab kaedah ni tak terpakai. Dia terpakai yang ni. Ikhfa'ul mim ma'a izharil gunnah. Okey, beberapa mulahazat tentang ikhfa'. Mulahazat tentang iqlab. Yang pertama sekali, iqlab kebanyakannya orang tidak menyebut ba tu dengan betul. Gunnah tu betul dah. Mim tu sebut ringan betul dah. Tapi bila kembali kepada huruf ba, dia sama macam mim yang mukhfah tadi tu, mim yang ringan tadi tu. Itu salah. Kembali semula ba yang syadidah majhurah, ikut sifatnya yang sebenar. Mim ba'. Okey. Yang kedua, antara kesalahan dalam iqlab ialah huruf nun mati ataupun nun mati bertemu dengan ba.
Dan sebelum nun mati itu dia berbaris dhammah. Contohnya la yumbazan. Ada orang bila nak sebut gunnah tu dia muncungkan bibir. Sebab apa? Sebab kesan daripada dhammah huruf sebelum nun tu, dan itu adalah salah. Sebab apa? Sebab muncung mulut ni, muncung bibir ni hanya berlaku pada huruf waw dan hanya berlaku pada huruf yang dhammah saja, berbaris dhammah saja. Huruf yang sukun dia tidak boleh muncung mulut. Jadi bila disebut la yumbazan, layu kita munculkan mulut sebab ya tu dhammah, layu. Bila nak masuk kepada gunnah nun tu, kembali semula kepada asal. Layung, kembali semula kepada asal. Jangan baca layung ba, itu salah. Kembali semula bibir tu kepada belakang. Layung bazan. Sebab nun sakinah dia tidak menerima baris. Dia bukannya baris dhammah, maka kita tidak boleh untuk muncungkan bibir. Seterusnya illah kenapa dibaca secara ikhfa, iqlab ni. Yang pertama sekali iqlab, nun mati itu dia tidaklah terlalu dekat dengan makhraj ba. Dia tidak terlalu dekat sampai kita boleh idgham, tak. Dan dia juga tidak terlalu jauh macamnya huruf izhar. Maka untuk bolehkan kita baca izhar pada iqlab, tak. Jadi dia duduk di antara dua. Duduk di tengah-tengah. Maka sebab itu kita baca iqlab ni secara ikhfa. Dan sebab apa nun sakinah dan tanwin ditukarkan kepada huruf mim? Kenapa tak tukar huruf lain? Yang pertama sekali huruf mim makhrajnya sama macam huruf ba. Maka sebab itu kita tukarkan kepada huruf mim. Yang kedua huruf mim sifat dia yang sama dengan nun ialah sifat gunnah. Maka sebab itulah kita tukarkan nun sakinah dan tanwin itu kepada huruf mim. Itu illah dia, itu taujih dia. Sebab mim ni kita boleh kata dia duduk tengah-tengah antara nun dengan ba. Mim dengan ba satu makhraj yang sama. Mim dengan nun sifat yang sama ialah sifat gunnah. Maka sebab itu kita pilih huruf mim untuk ditukarkan daripada huruf nun. Kemudian tanda iqlab. Dalam Al-Quran yang diamalkan sekarang, kita akan letak mim kecil atas nun, betul? Ataupun di tanwin tu dia letak mim kecil. Sehingga kan ustaz-ustaz dekat Malaysia duk ajar apabila mim kecil bertemu dengan ba, maka itu salah. Sebab mim kecil itu ialah dhabt, tanda Al-Quran. Dan tanda Al-Quran tu pada zaman Rasulullah tak ada pun. Pada zaman sahabat tak ada pun. Jadi katakanlah kalau kita buang mim kecil itu, adakah kita kata iqlab tak ada? Salah. Sebab tajwid ni ialah pertemuan huruf dengan huruf, iaitu nun mati bertemu dengan ba, bukannya mim kecil bertemu dengan ba. Sebab mim kecil tu hanyalah tanda sahaja, dhabt sahaja, untuk memberi isyarat kepada kita bahawa nun tu mesti tukar kepada huruf mim. Al-Imam Syarisi Al-Qazzaz dalam Matan Dhail fi Dhabt, dia kata wa in tasha sawwarta miman qabla ba'i. Jadi kita akan letak mim kecil dekat atas ni. Tapi ayat dia kata apa? Dia kata wa in tasha, jikalau kamu mahukan. Maksud dekat sini tidak wajib untuk kita letak mim kecil ni. Jadi pilihan mim kecil ini adalah ulama yang memilih untuk letakkan mim kecil ini ialah Abu Daud Sulaiman An-Najah. Adapun guru dia Abu Amr Ad-Dani, dia kata tak apa kalau tak letak pun. Sebab ma'ruf nun mati bertemu ba hukumnya iqlab. Tapi mushaf yang kita pakai sekarang, kita letakkan mim kecil untuk beri isyarat bahawa nun tu mesti ditukarkan pada huruf mim. Untuk tanwin, contoh
Okay, kita ambil tanwin dhammah. Ini ialah baris harakah, alamatul harakah, iaitu nak mengatakan dhammah. Dan ini adalah alamatul tanwin, tanda tanwin. Jadi untuk meletakkan mim kecil ini, kita gantikan alamatul tanwin ini kepada mim kecil. So kalau hukum iklab yang ada tanwin, maka kita akan nampak ada satu je baris, iaitu alamatul harakah. Kemudian gantikan alamatul tanwin ini dengan mim kecil. Selesai iklab. Warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili min al-hurufi wajibun lil-fadili. Warabi'u, yang keempat daripada hukum nun sakinah dan tanwin. Warabi'ul ikhfa'u, al-ikhfa'. Al-ikhfa' dari segi lughahnya maksudnya as-satr, iaitu sembunyi. Dan dari segi istilahnya iaitu an-nutqu biharfin bisifatin bainal izhari wal idgham, iaitu menyebut sesuatu huruf tu dengan sifat di antara izhar dan idgham, di antara dua. Di antara izhar dan idgham, di tengah-tengah tu ada al-ikhfa. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Al-fadili kat sini maksudnya baqil huruf. Baqil huruf. Indal fadili minal hurufi, iaitu baki daripada huruf-huruf. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada 29. 29 tolak huruf izhar. Huruf izhar ada 6. 29 tolak 6, 23. Kemudian tolak lagi huruf idgham, yarmulun ada 6. 23 tolak 6 ada 17. Kemudian tolak satu huruf iklab ada 17 tolak 1 16. Macam mana jadi 16? Sedangkan kita tahu huruf ikhfa ada 15. So bagaimana satu gitu? Dari mana datangnya satu lagi tu? Jadi jawapannya ialah sebab 29 tu kita kira sekali dengan huruf alif. Jadi hukum nun sakinah dan tanwin, dia tidak, alif tak termasuk. Sebab alif sebelum dia wajib fathah. Dia tidak akan datang alif sebelum dia turun nun sakinah dan tanwin, tidak. Jadi 28 je lah. 28 tolak 6 tolak 6 tolak 1, dia totalnya 15. Jadi huruf ikhfa ada 15. Minal hurufi wajibun lil fadili. Lil fadili yang kedua, lil fadili yang kedua ni maksudnya ialah orang yang mempunyai kelebihan daripada orang lain. Sifat kesempurnaan berbanding orang lain. Jadi al-fadili yang pertama maksud dia lain dengan al-fadili yang kedua. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili, yang tu maksudnya baki huruf. Minal hurufi wajibun lil fadili, wajib bagi orang yang mempunyai kelebihan daripada orang lain. Maksudnya orang yang boleh berfikir lah. Dan kat sini dalam, kalau ilmu balaghahnya kita sebut sebagai jinasut tam, iaitu lafaz dia sama pada bentuk dia tetapi membawa makna yang lain. Contohnya shoma Ramadan fi Ramadan. Ramadan berpuasa pada bulan Ramadan. Ramadan tu nama orang berpuasa di bulan Ramadan. So sama kat situ. Jinasut tam. Yakni apabila huruf nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf selain daripada huruf idgham, huruf izhar, huruf iqlab, maka wajib untuk kita mengikhfakan nun tersebut, iaitu menyembunyikan nun tersebut. Ini baru maksud ikhfa yang sebenar. Tidak sama ikhfa macam dekat iqlab tadi. Ikhfa dekat iqlab tadi kita mengurangkan pautan kepada makhraj mim tu. Tetapi kat sini ikhfa dekat sini maksudnya menyembunyikan nun. Menyembunyikan nun sakinah dan tanwin. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin, iaitu 15.
5 selepas 10, iaitu 15 lah. Ramzuha maksudnya kat sini al-isyarah. Fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Fi kilm dengan kasrahkan huruf kaf tu. Adapun Syekh Muhammad Al-Mihi dalam syarah dia kata boleh untuk baca dengan fi kalmi hadzal bait, iaitu dengan fathahkan kaf. Kata tapi yang masyhurnya ialah fi kilm, baris kasrah. Fi kilmi hadzal bait, iaitu bait yang selepas daripada bait yang disebut ni. Bait yang disebut sekarang ni fi khamsatin ni, fi kilmi hadzal bait iaitu bait selepasnya. Qad dammantuha. Dammantuha maksudnya kat sini qad jama'tuha, yang telah aku himpunkan. Ataupun qad zakartuha, yang telah aku sebutkan. Jadi huruf ikhfa yang 15 tu akan disebut oleh An-Nazim bait selepas ini, iaitu apa? Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan ba' zalima. Sif dha thana boleh juga dibaca dengan tanwin, sif dha thanan. Sebab apa? Sebab asalnya ialah thanaan, sanaan dengan hamzah tu. Jadi pindahkan baris hamzah tu, baris tanwin hamzah tu kepada huruf sebelum dan hazafkan hamzah tu. Jadi thanan boleh juga dibaca sebegitu. Sif dha thanan, sif dha thana. Dum tayyiban zid fi tuqan boleh juga dibaca secara tanpa tanwin, iaitu tuqa. Boleh juga tuqan ataupun tuqa. Tetapi orang Melayu kita tak hafal lah sif dha thana kam ni, susah bagi mereka. Jadi biasanya dia orang hafal tak silap ana dulu, satu jza saddaqa fathiq datadhin syadzin. Ana pun tak ingat sangat dah. Dulu ana pun hafal 15 huruf tu, satu jza saddaqa fathiq datadhin syadzin. Ana pun tak ingat sangat dah. Sebab anda lepas hafal ni anda lupa dah yang tu. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Maksudnya kat sini setiap awal huruf kalimah sif dha thana tu ialah huruf ikhfa. Jadi sif ialah huruf sad, dha huruf dhal, thana huruf tha, dan begitulah seterusnya. Jadi kat sini ada 15 kalimah. Setiap awal huruf kalimah tu ialah huruf ikhfa, 15. Ibnu Al-Qasih dalam syarah dia ke atas matan Syatibiyah, dia sebut juga huruf ikhfa tapi dalam bentuk yang lain, iaitu disebut tala thumma jadurrun zaka zada sal syadhan safa da'a taba dhalla fi qurbi kammala. Ayat ni susah sikit lah dan tidak masyhur, tidak semasyhur apa yang dihimpunkan oleh Syekh Sulaiman Jamzuri. Dan ikhfa ni dia boleh berlaku dalam satu kalimah ataupun dua kalimah ataupun tanwin. Dan tanwin tidak boleh berlaku melainkan dalam dua kalimah. Contoh dalam satu kalimah mansura, mim nun mati bertemu dengan huruf sad dalam satu kalimah mansura. Contoh dua kalimah ansaddukum. Kalimah yang pertama an, kalimah yang kedua saddukum, ansaddukum. Contoh tanwin rihan sarsara. Jadi anda tak akan sebutlah ke semua 15 contoh tu, anda sebut satu je lah, ma'ruf dah. Yang keduanya, kenapa kita sebut ikhfa ni dengan ikhfa? Kenapa kita tak idgham? Kenapa kita tak izhar? Kerana huruf-huruf ikhfa yang 15 ni, makhrajnya dia tidaklah terlalu jauh seperti mana makhraj huruf izhar, huruf halak. Dan dia tidak terlalu dekat dengan huruf nun macam makhraj huruf-huruf idgham. Jadi kita ambil hukum di antara keduanya, iaitu ikhfa. Kerana sebutan ikhfa ni dia di antara dua, antara izhar dengan idgham.
Izhar ni kita jelaskan zat dan sifat huruf tersebut. Jelaskan atau kekalkan. Kita kekalkan zat dan sifat huruf tu, iaitu huruf nun. Zat ni makhraj lah. Maksudnya kita keluarkan nun tu dengan makhraj yang sebenar dan kita sebut ke semua sifatnya dengan betul. Itu izhar. Kita jelaskan dia. Adapun idgham, kita hazafkan dia. Kita buang sifat dan zat. Dah bukan buang. Kita buang sifat dan zat tu ke dalam huruf yang kedua ataupun kita masukkan. Jadi bila kita masukkan maka tiada lagi yang berbaki. Huruf tu tak ada lagi berbaki. Contohnya mimmalin. Mimmalin kita hazafkan nun ni, ibarat kita sebut mim yang bertasydid. Mimmalin. Maka zat dengan sifat tak ada. So ikhfa dia berada di tengah-tengah. Ikhfa ni kita buang ataupun kita hazafkan zat nun sakinah tu, tetapi kita kekalkan sifat nun tu. Sifat apa? Iaitu sifat gunnah. Yang ni kita kekalkan dua-dua. Zat dengan sifat kita kekalkan. Yang ni kita buang dua-dua. Masukkan kepada huruf yang kedua. Yang ni kita hazafkan zat. Maksud kita tidak sebut makhraj nun tu kita tidak sebut. Tapi kita kekalkan gunnah yang ada pada huruf nun tu. Sebab itu hukum ikhfa hakiki kita kena panjangkan gunnah, kena panjangkan gunnah, kena jelaskan gunnah tu. Kemudian maratibul ikhfa. Dekat sini ada sebahagian kitab tajwid disebut maratibul ikhfa kerana tidak semua huruf ikhfa yang 15 tu duduk di antara tengah-tengah antara izhar dengan idgham. Sebab ada huruf ikhfa yang 15 tu dia dekat dengan makhraj izhar, dia dekat dengan halkum. Dan ada juga huruf ikhfa yang 15 tu dia dekat dengan huruf nun, seakan-akan kita nak baca dengan idgham. Jadi maratib yang paling tinggi sekali dalam ikhfa, yakni kita kata paling mudah untuk sebut ikhfa ialah pertemuan nun mati, nun sakinah atau tanwin dengan huruf dal, ta dengan ta, sebab dia dekat dengan makhraj nun. Dan yang paling susah ialah pertemuan nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf qaf dengan kaf. Sebab huruf qaf dengan kaf ni dia dah dekat nak masuk kepada makhraj halkum. So ni makhraj halkum, halak. Ni makhraj nun. Jadi yang paling susah ialah huruf qaf dengan kaf. Sebab dia dekat dengan makhraj halak. Sebab tu dia susah. Maratib dia paling rendah sekali. Yang paling tinggi ialah dal, ta, ta. Sebab makhraj dia dekat dengan nun. Dal, ta, ta. Hujung lidah. Dan baki daripada 15 huruf tu 1, 2, 3, 4, 5. So baki 10 huruf lagi dia duduk di tengah-tengah. Maratib dia di tengah-tengah. Berarti pertengahan. Ikhfa dia tu pertengahan. Dia tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah untuk sebut ikhfa.
Seterusnya beberapa mulahazat tentang ikhfa, iaitu apabila nak sebut ikhfa hakiki ni, kita tidak boleh meletakkan lidah pada makhraj nun. Sebab kalau kita letak lidah pada makhraj nun, maka dia tidak akan jadi ikhfa, dia akan jadi izhar. Dan ini pernah ada seorang ustaz, anda tak tahu lah ustaz ke tak, tapi influencer lah anda sebut dekat Instagram. Dia kata apa dalam video dia tu, dia kata cara mudah untuk sebut ikhfa. Tu pun video tu ada orang hantar dekat Ana play. Dia cakap apa? Dia cakap cara mudah nak sebut ikhfa tu apa? Dia kata kena letak lidah tu pada makhraj huruf nun. Dan ini memang salah, tapi dia buat video tu. Jadi Ana DM dia, Ana kata macam mana antum boleh sebut perkara ni sedangkan dia berlawanan dengan kitab-kitab yang disebut. Sebab ikhfa dia lidah tidak boleh ada pada makhraj nun. Kalau lidah ada pada makhraj nun, dia akan jadi izhar, dia tidak akan jadi ikhfa. Jadi apa dia jawab? Dia jawab, tapi guru Ana cakap macam tu, dan guru Ana buat menjadi habis. Bila sebut guru, tak nak cakap apa. Jadi Ana hantar dia screenshot daripada 4 kitab PDF masa tu. Ana screenshot, Ana bagi kat dia. Apa yang guru hantar sebut ni memang berlawanan dengan kitab-kitab. Tidak boleh lidah duduk dekat makhraj nun. Kalau antum letak lidah pada makhraj nun, dia akan jadi izhar. Ataupun dia kata izhar bi gunnah, tak boleh. Sebab ikhfa ni kita kena jauhkan sedikit lidah tu daripada makhraj nun. Faham? Yang kedua, gunnah pada ikhfa ni dia ikut huruf selepasnya. Kerana di kalangan 15 huruf ikhfa tu ada huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Imam Jazari sebut wa sab'u ulwin khussadaqtin qidh hasar. So di antara khussadaqtin qidh 7 huruf tu, 5 daripadanya adalah huruf ikhfa. Dan huruf isti'la ni sifat dia adalah tafkhim, tebal. Jadi bila pertemuan nun sakinah ataupun tanwin dengan 5 huruf ikhfa ni, 5 huruf isti'la ni, gunnah tu pun kita kena tafkhimkan dia, kita kena tebalkan gunnah tu. Sebagai contoh huruf sad tadi, an saddukum, kita tak boleh sebut an saddukum, tak. Gunnah tu pun dah kena ada sifat tafkhim dalam tu. An, beza dengan an. Sama juga dengan huruf qaf, an qada dhahrak, tak boleh sebut an qa, salah. An, terus tafkhim qaf tu masuk kepada huruf gunnah nun tu. Wa man dhalla, tak boleh sebut wa man dhalla, tak. Wa man dhalla. Dia berbeza dengan huruf istifal yang lain. Min duni, kita tak sebut dengan min duni, tak. Min, lembut je, min, nipis saja gunnah tu. Min duni, beza dengan wa man dhalla. Itu untuk selepasnya huruf isti'la. Okey, perletakan lidah ketika huruf ikhfa. Yang ni ada khilaf sikit. Iaitu ada kebanyakan kitab sebut lidah tu perlu jauhkan sikit daripada makhraj nun. Ini jumhur lah kita kata. Akan tetapi ada sebahagian syekh, dia mengajar bahawa jikalau nak sebut ikhfa hakiki, lidah tu kena siap-siap duduk dekat makhraj huruf yang kita nak sebut selepas tu. Contohnya min du ni, huruf dal tu, ketika gunnah tu, lidah dah kena letak dekat makhraj huruf dal. Min, huruf dal makhraj dia hujung lidah ditekapkan di belakang gigi atas. Ini gigi kapak kita tu, di depan, di belakang. Lidah kita ni tekapkan macam ni. So itu makhraj dal.
Jadi dia kata kalau nak sebut ikhfa hakiki, lidah ketika gunnah tu, lidah terus masuk kepada ni, terus letak pada makhraj dal, min duni. Adapun jumhur tadi dia kata jauhkan sikit je daripada makhraj nun. Makhraj nun kat atas ni langit, duduk macam ni, tapi jauhkan sikit. Sebab kalau kita tekat macam ni dia akan jadi izhar. Jauhkan sikit. Jadi bergantunglah macam mana antum nak ambil daripada guru antum. Sebab anda menerima ni dua-dua. Jadi tanyalah guru antum nak letak terus ke lidah tu dekat makhraj selepasnya, ataupun jauhkan sedikit daripada makhraj nun. Jadi selesai hukum nun sakinah dan tanwin. Jadi seterusnya adalah hukmun nuni wal mimil musyaddadataini. Sebahagian kitab syarah ataupun manuskrip matan, dia sebut hukmul mimi wan nunil musyaddadataini. Dia sebut mim dulu baru nun. Ada sebahagian nuskhah dia tulis hukmun nuni wal mimil musyaddadataini. Jadi boleh dua-dua boleh. Wa gunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Wa gunna ni fi'il amar, iaitu dia kata gunnahkanlah. Ataupun dalam kitab syarah dia kata jelaskan gunnah. Jelaskan gunnah. Miman thumma nunan syuddida, yakni jelaskan gunnah pada huruf nun dan huruf mim syuddida yang bertasydid. Syuddida tu ada alif. Alif tu ialah alif tasniyah, alif musanna, merujuk kepada huruf mim dan huruf nun. Nun dan mim yang bertasydid. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Wasammi, dan namakanlah oleh kamu kullan, iaitu setiap daripada huruf nun dan mim yang bertasydid itu sebagai harfa gunnatin, iaitu huruf gunnah. Akan tetapi dekat sini dia memberi waham sikit, kena tambah sikit, iaitu huruf gunnah yang bertasydid. Sebab huruf gunnah bukan hanya nun dan mim yang bertasydid sahaja, tak. Huruf gunnah ni nun dan mim yang sakinah pun dah dikira huruf gunnah dah. Tetapi untuk nun dengan mim yang bertasydid, gunnah dia tu lebih jelas, lebih sempurna. Jadi kita sebut sebagai harfa gunnatin, ialah huruf gunnah yang bertasydid. Bada maksudnya jelas, iaitu jelas gunnahnya, jelas dengungnya. Dan nun mim yang bertasydid ni dia datang dalam keadaan dua cara, iaitu sama ada nun tersebut, nun ataupun mim yang bertasydid tu merupakan asli kalimah, asal kalimah, ataupun dia merupakan apa yang telah diidghamkan. Contoh mim bertasydid yang asli, walamma. So ini asli daripada kalimah, bukannya daripada idgham. Kalau nun, inna ataupun al-jannah. So nun yang bertasydid ni asal kalimah. Mim bertasydid ni memang asal daripada kalimah tersebut. Adapun yang hasil daripada idgham, contohnya nun mati bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan mim, hukum dia idgham, dan bacaannya ialah idgham kamil. So mim ni pun dikira mim yang bertasydid, dia pun dimasukkan dalam hukum ni. Kalau nun, min nari,
Nun mati bertemu dengan nun. Idgham bi gunnah ataupun idgham mithlain. Hazafkan nun ni masuk kepada nun yang kedua, jadi nun yang bertasydid. So yang ni pun termasuk dalam hukum nun dan mim yang bertasydid. Hukum dia wajibul gunnah. Biasanya orang Melayu kita sebut nama hukum dia wajibul gunnah. Wajibul gunnah bukan nama hukum. Wajibul gunnah tu ialah hukum ke atas nun dan mim yang bertasydid tu. Macam mana cara baca dia. Nama dia adalah hukumun nuni wal mimil musyaddadataini. Hukum nun dan mim yang bertasydid. Itu nama hukum dia. Adapun bagaimana cara bacaan dia adalah wajibul gunnah. Akan tetapi kebanyakan kitab tajwid mutaqaddimin disebut wajibu izharil gunnah. Wajib menjelaskan lagi gunnah tu. Sebab apa? Sebab nak membezakan dengan gunnah ikhfa, gunnah iqlab semua tu. Wajibu izharil gunnah. Itu wajib untuk kita menjelaskan lagi gunnah tu. Jadi selesai hukum nun dan mim yang bertasydid. Kita masuk kepada hukum seterusnya. Ahkamul mimis sakinati. Digunakan lafaz ahkam tu kerana apa? Kerana hukum tersebut ada lebih kepada 3 pembahagian. Yakni lebih daripada 2 pembahagian. Dan mim mati iaitu mim sakinah terbahagi juga kepada 2, iaitu mim sakinah yang asal daripada kalimah, dan yang kedua mim sakinah daripada mim jamak. Mim asal kalimah contohnya macam kalimah am, lam, fahkum, qum, faltakum, na'am. Tu mim sakinah tu semuanya asal kalimah tu, bukannya mim jamak. Mim yang memang asal daripada kalimah tu contohnya na'am, faltaqum, asalnya qama, iltaqama. So itu memang asal daripada kalimah tu. Adapun mim jamak ialah mim tambahan yang masuk pada huruf isim atau fa'il yang datang selepas 3 huruf, iaitu huruf ha, huruf ta atau huruf kaf, yang menunjukkan makna jamak, jamak muzakkar. Syekh Nuruddin Mihi, iaitu guru kepada Syekh Sulaiman Jamzuri, dia ada menazamkan mim jamak ni, iaitu dia kata apa? Wa mimu jam'in ba'da ha'in kafi watta faqat khudhu bi fahmi safi. Yang ni mim jamak ni datang selepas daripada huruf ta, huruf kaf ataupun huruf ha. Jadi contoh mim jamak ni banyaklah dalam Al-Quran, banyak. Contohnya alaihim. Asalnya ala, kemudian masuk mim jamak hum, jadi alaihim. Ini contoh huruf ha. Kalau huruf ta contohnya wajadtum, asalnya wajada, masuk fi'il antum, jadi wajadtum. So mim sakinah, ini mim jamak, mim jamak. Kalau huruf kaf alaikum. So ini datang selepas huruf kaf, datang selepas huruf ta, datang selepas huruf ha. Akan tetapi mim jamak ni asalnya ialah dhammah. Asalnya ialah dhammah. Dhammah dan silah. Apa itu silah? Silah ni kita baca panjang pada huruf mim tu dengan kadar 2 harakat. Contohnya alaihim, asalnya ialah alaihimu. Dhammahkan mim dan kita silahkan dia. Ini silah. Ini asal mim jamak. Alaihimu.
apakah dalil yang mengatakan bahawa mim jamak asal mim jamak ialah dhammah? Dalilnya ialah apabila kita masukkan dhamir lain pada mim jamak tu. Contohnya ada dalam Quran, iaitu anulzimukumuha. Jadi asalnya anulzimukum. Kemudian waw ni apa? Ini bukan waw jamaah, ini adalah waw silah. Jadi sahabat radhiyallahu anhum menulis waw ni dengan waw yang sebenar, bukannya waw kecil tu. Dia menulis waw sebenar untuk menunjukkan bahawa mim jamak asalnya ialah dhammah dan silah. Ini dhamir. Jadi bila nak masukkan dhamir ni, kita kena hidupkan silah mim ni. Asalnya mim mati, asalnya memang dhammah dan silah mu. Jadi kita hidupkan, jadi sahabat menulis dengan waw yang besar untuk menunjukkan bahawa jikalau nak masukkan dhamir, mesti kena silahkan mim tersebut. Contoh lain, ra'aitumuhu. Asalnya ra'aitum, kemudian dimasukkan dhamir ha tu, jadi kita silahkan, kita hidupkan dhammah mim dan silahkan dia ra'aitumuhu. Jadi baca panjang 2 harakat. Adapun siapa yang kata kalau nak masuk dhamir tak perlu silahkan mim tersebut, itu adalah pendapat yang syadz. Ra'aitumhu itu salah. Ra'aitumuhu, kena silahkan mim tu. Dan qiraat yang membaca dengan silah pada mim jamak ni ada 3, iaitu qiraat Qalun, qiraat Ibn Kathir dan Abu Ja'far. Dan bacaan silah mim jamak ni merupakan loghat Hijaz. Loghat Hijaz dan Yaman. Dan bacaan Qalun diamalkan di Madinah. Begitu juga dengan qiraat Abu Ja'far. Adapun qiraat Ibn Kathir diamalkan di Makkah. Kerana itu memang loghat mereka, iaitu loghat kita baca mim jamak tu secara silah. Alaihimu, alaikumu, wajadtumu, itu silah mim jamak. Adapun mim jamak yang dibaca dengan sukun, iaitu alaihim ataupun alaikum ataupun wajadtum, itu semua ialah takhfif, hanya untuk meringankan sahaja pada sebutan. Kerana asal mim jamak ialah dhammah dan silah. Tetapi untuk meringankan sebutan tu, jadi dibaca dengan sukun. Alaihim, alaikum, wajadtum. Sebab apa? Sebab apa dibaca dengan sukun? Kerana kasratud daur. Kerana banyaknya penggunaan dalam kalam. Dalam percakapan orang Arab banyak mim jamak ni. Jadi susah untuk sebut secara dhammah, susah nak sebut secara silah. Sebab apa? Sebab setiap kali nak sebut kena panjang 2 harakat. Alaihimu, alaikumu. Jadi susah. Jadi untuk meringankan sebutan ni, disukunkan mim tersebut. Jadi alaihim, alaikum, wajadtum. Jadi jumhur qiraat, kebanyakan qiraat, lagi 7 qiraat membaca dengan sukun. Kerana takhfif, untuk meringankan sebutan. Jadi kalau di sisi qiraat Ibn Kathir dan Abu Ja'far dan Qalun, maka hukum mim sakinah dia tidak banyak dalam Quran. Sebab mereka mensilahkan mim tersebut jadi huruf mat. Jadi bila mensilahkan jadi huruf mat, jadi tak ada lah hukum mim sakinah. Faham? Sebab mim tu sudah dibariskan dengan baris dhammah. Jadi mereka hukum mim sakinah mereka sikit saja, hanya bergantung kepada mim yang asal kalimah. Contohnya na'am, yang tu mereka tak boleh nak silahkan sebab bukan mim jamak. Wal mimu in taskun taji qabla al hija
la alifin layyinatin lidhil hija. Wal mimu tu mubtada, wal mimu mubtada. In taskun hal kepada mim tersebut. Taji tu khabar. Asalnya adalah taji di hamzah, jaa yaji'u. Asalnya taji dengan sukunkan hamzah, taji. Akan tetapi untuk takhfifkan bacaan jadi disebut taji. Taji qabla al-hija. Al-hija maksudnya ialah huruf hijaiyah. Asalnya al-hija dengan hamzah, tetapi dibaca dengan qasr, dibaca dengan tanpa hamzah untuk meringankan sebutan. Al-hija. Macam qiraat hamzah. Qiraat hamzah ketika waqaf dia banyak menghazafkan hamzah ataupun mengibdalkan hamzah itu kepada huruf mat. Contohnya as-sama, dibaca dengan as-sama untuk memudahkan sebutan. Jadi al-hija ni untuk memudahkan sebutan tak sebut al-hija, disebut al-hija. So apa makna al-hija? Al-hija ni ialah kita menceraikan setiap kalimah tu dengan menyebut huruf-hurufnya. Contohnya kalimah Zaidun, maka kita sebut setiap nama huruf dekat yang ada pada kalimah Zaidun. Huruf Zai, huruf Ya, huruf Dal. Jadi bila kita sebut nama-nama huruf tu lah sebagai huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 29. Tetapi dia kata la alifin layyinatin lidhil hija. La alif. La dekat sini memberi maksud kepada la nafiyah, iaitu yang memberi maksud kepada illa, kecuali. Dan ada juga yang memberi maksud kepada ghair, selain. Yakni apabila mim sakinah bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali alif. Sebab alif wajib sebelum alif ialah huruf yang berbaris fathah. Jadi mustahil mim sakinah, mim mati selepasnya ada alif. Tak, itu mustahil. Tidak akan pernah ada. Lidhil hija. Al-hija dekat sini maksudnya orang yang berakal, orang yang boleh berfikir. Ahkamuha thalathatun liman dhabat, ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Jadi hukum dia ada 3. Ahkamuha thalathatun liman dhabat. Dhabat ni yang biasa kita sebut dhabit tu, iaitu sesiapa yang menghafal dengan teliti. Disebut sebagai hafadhahu bil hazm. Hafadhahu bil hazm. Sesiapa yang menghafal dengan tepat, cermat, teliti, itu dhabat. Izharun idghamun. La, ikhfa'un idghamun. Jadi idgham tu dia menulis dengan hamzah wasal. Asalnya idghamun tu dengan hamzah qata'. Jadi bila ditulis dengan hamzah wasal, tanwin pada ikhfa'un tu bertemu dengan hamzah wasal, maka kita kena kasrahkan tanwin, jadi bacaan dia ikhfa'un idghamun. Macam dalam Quran qaumanillah, qauman Allah, jadi qaumanillah. Kita baris kasrahkan nun tanwin tu. Ikhfa' asalnya idgham ni dengan hamzah qata', asalnya idgham. Tetapi An-Nazim menulis dengan hamzah wasal. Jadi bila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, jadi kita kena bariskan baris nun tanwin ni kepada baris kasrah. Kalau ikut sebutan ni ikhfa'un. Ikhfa'un. Sebutan dia macam ni. Ikhfa'un. Bertemu dengan hamzah wasal. Jadi bariskan nun mati ni kepada kasrah. Ikhfa'un idghamun.
Tu sebutan dia. Ikhfa'u nidghamun. Ikhfa'u nidghamun wa izharun faqat. Yakni hukum mim sakinah hanya ada 3 sahaja. Jadi An-Nazim sebut faqat kat situ. Sebab takut-takut ada orang yang tanya, mana hukum yang keempat? Mana hukum iqlab? Jadi iqlab tak ada dalam hukum mim sakinah. Ada 3 sahaja, ikhfa, idgham dengan izhar. Akan tetapi sebahagian ulama ada yang mengira hukum mim sakinah ni hanya kepada 2 sahaja. Pembahagian ni 2 sahaja, iaitu izhar dengan idgham. Ikhfa tak ada. Jadi nanti anak akan terangkan sebab apa ulama ni mengira sebagai 2 sahaja. Akan tetapi jumhur mengatakan bahawa ada 3 lah, ikhfa, idgham dengan izhar. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. فالأول yakni hukum yang pertama daripada 3 hukum mim sakinah dan tanwin. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. Sebahagian nuskhah dia menulis dengan qabla, dia tidak menulis dengan inda. Fal awwalul ikhfa'u qabla al ba'i. Ada sebahagian nuskhah yang tulis dengan qabla, tetapi kebanyakan nuskhah menulis dengan fal awwalul ikhfa'u inda. Sama saja, inda ataupun qabla sama saja. Yakni apabila mim sakinah, selepasnya itu ialah huruf ba. Wasammihi syafwiyya. Syafwiyya tu asalnya ialah asy-syafawi, iaitu fathahkan huruf fa tu. Akan tetapi dekat matan ni disukunkan untuk kerana daruri sya'ri. Asy-syafwiyya asalnya syafawi, tetapi disukunkan fa kerana daruri sya'ri. Jadi sebab apa dinamakan asy-syafwi ataupun syafawi? Kerana hukum mim sakinah ni, sebab mim sakinah tu makhrajnya ialah syafatain, dia keluar daripada bibir. Jadi asy-syafwi tu hukum yang berkaitan dengan bibir. Lil qurra'i, iaitu di sisi para qurra'. Jadi hukum ikhfa' syafawi ni, iaitu pertemuan mim dengan ba ni, dia ada khilaf pada bacaannya. Jadi sebab itu ada ulama' yang tidak mengira ikhfa' ni sebagai satu hukum. Kerana dekat ikhfa' syafawi ni, iaitu mim mati bertemu dengan ba ni, pada zaman dahulu, pada zaman mutaqaddimin, yakni pada kurun yang ke-3 Hijrah ataupun 4 Hijrah, pada waktu itu ada 3 bacaan pada pertemuan mim mati dengan ba ni, iaitu yang pertama ikhfa, sebagaimana yang disebut oleh An-Nazim, yang kedua izhar, yang kedua idgham. Jadi bacaan ikhfa ialah bacaan yang masyhur dan bacaan yang jumhur, dan bacaan inilah yang dipilih oleh Sibawai, oleh Ibnu Mujahid Al-Muqri, oleh Al-Imam Ibnul Jazari, Al-Imam Syatibi dan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Dan juga pilihan merupakan ikhtiar daripada Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Jadi bacaan mim mati bertemu dengan ba ialah bacaannya ikhfa, hukumnya ialah ikhfa, dan ini ialah jumhur. Dan inilah yang diamalkan di Syam, diamalkan di Mesir, diamalkan di Magharibah pada waktu itu. Dan hukum yang kedua, cara bacaan yang kedua ialah secara izhar. Dan ini ialah bacaan pilihan Al-Imam Makki bin Abi Talib Al-Qaisi. Macam mana izhar tu? Izhar tu maksudnya kita baca, kita jelaskan mim ma'a ikhfa'il gunnah,
iaitu tanpa memanjangkan gunnah. Contohnya wa man ya'tasim billah, kalau bacaannya secara ikhfa, bacaan jumhur yang kita amalkan, wa man ya'tasim billah, kita ikhfakan mim tu sama macam iqlab tadi, ikhfakan mim, kurangkan pautan pada makhraj mim, kemudian masuk kepada huruf ba. Wa man ya'tasim billah, berserta dengan jelaskan gunnah tu, panjangkan gunnah. Akan tetapi bacaan secara izhar ada diamalkan pada zaman dahulu, iaitu kita jelaskan mim tu, wa man ya'tasim billah, tanpa memanjangkan gunnah. Wa man ya'tasim billah, bacaan ni ada dahulu, dan dia diamalkan para qurra di Iraq, di negara Iraq dan di Asia Tengah, ataupun kita sebut sebagai Masyariqah. Dan Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab dia An-Nashru fil Qira'atil Ashr, dia sebut wal wajhani sahihani ma'khudh bihima illa anna al-ikhfa'a awla lil ijma'. Yang dia kata dua-dua wajah ni, iaitu bacaan secara ikhfa dan bacaan secara izhar, kedua-dua wajah ni adalah bacaan yang sahih. Wal wajhani sahihan, bacaan ini sahih, betul. Akan tetapi ikhfa lebih jumhur, lebih aula untuk kita baca. Walau bagaimanapun, Syekh Sulaiman Jamzuri dalam syarah dia Fathul Aqfal dan Syekh Muhammad Al-Mihi dalam Fathul Malikul Muta'al, dia kata wa hadzal qawlani ghariban lam yuqra bihima. Dia kata dua qaul ni, iaitu bacaan secara izhar dan bacaan secara idgham, dua bacaan ni bacaan yang gharib, iaitu qaul yang gharib, pendapat yang pelik. Lam yuqra bihima, tidak dibaca. Jadi dekat sini kita boleh kata kurang tepat lah, sebab bacaan ni memang dibaca dahulu. Bacaan secara izhar memang dibaca pada zaman dahulu dan diamalkan dan dipilih oleh Al-Imam Makki bin Abi Talib Al-Qaisi, ulama besar dalam ilmu qiraat. Jadi bacaan secara izhar ni boleh dibaca. Hatta Imam Jazari pun sebut tadi wal wajhani sahihan, bacaan secara ikhfa dan izhar ni bacaan ni sahih, boleh dibaca. Dan Syekh Hasan Mustafa Al-Warraqi ketika hadir daurah Dhabtul Matan, Dhab Matan Tufah ni, dia kata pada zaman sekarang pun masih ada yang amalkan, iaitu di negara Iraq masih ada yang amalkan bacaan izhar ni. Jadi sebab itu Imam Makki bin Abi Talib Al-Qaisi dia memecahkan hukum mim sakinah ni kepada dua sahaja, iaitu kepada izhar dan idgham. Ikhfa tak ada. Sebab apa? Sebab mim bertemu dengan ba, dia baca secara izhar. Wa man ya'tasim billah, dia izharkan mim dan dia tidak memanjangkan gunnah, dia ikhfakan gunnah tu, dia tidak memanjangkan gunnah. Akan tetapi Syekh Ahmad Mansur ketika mensyarahkan bait ini, dia kata sanad yang membaca dengan bacaan izhar ni sudah terpotong, tidak ada lagi sanad yang membaca secara izhar. Maka kita tidak boleh untuk membaca izhar, sebab sanad tu sudah terpotong, sudah tidak diamalkan lagi. Ada anda bersetujulah dengan pendapat ni, sebab anda tidak pernah mendengar lagi lah orang membaca dengan secara izhar. Ada pun orang yang pernah mendengar di Iraq tu contohnya, tak apalah, mereka boleh amalkan lah. Tetapi kita jumhurnya kita memakai dengan cara bacaan ikhfa, iaitu dengan mengikhfakan mim dan memanjangkan gunnah. Adapun qaul yang kata baca secara idgham, ini qaul yang paling lemah sekali, yang paling gharib sekali. Sebab tidak ada imam pun yang menyebut bahawa mereka membaca sebegitu, iaitu secara idgham. Wa man ya'tasib billah, tak ada lagi bacaan sebegini, iaitu mim tu dimasukkan kepada huruf ba. Wa man ya'tasib billah, bacaan ni tak ada, tidak dibaca. Jadi sebab apa kita baca secara ikhfa? Pertemuan mim mati bertemu dengan ba, kita baca secara ikhfa. Yang pertama, kerana huruf mim tu kita tidak boleh nak idgham, kerana mim tu ada sifat gunnah. Kalau kita idghamkan mim kepada huruf ba,
kita masukkan huruf mim tu kepada ba, maka kita akan menghilangkan sifat gunnah tu. Jadi sebab itu kita baca secara ikhfa untuk mengekalkan sifat gunnah yang ada pada mim tu. Yang kedua, untuk kita ambil iktibar daripada hukum iqlab tadi. Kita kiaskan dengan hukum iqlab. Hukum iqlab, nun mati bertemu dengan ba dan kita tukarkan nun tu kepada huruf mim. Jadi kita ambil bacaannya sama macam iqlab. Yang tiba dia sama macam iqlab, iaitu mim tu telah ditukarkan kepada huruf nun. Seakan-akan mim sakinah tu telah ditukar daripada huruf nun. Dan makhraj huruf nun tidak terlalu jauh dengan ba dan tidak terlalu dekat. Jadi sebab itu dibaca dengan bacaan ikhfa, tengah-tengah antara izhar dengan idgham. Jadi pertemuan mim mati bertemu dengan ba, hukum di ikhfa. Cuba kalau kita terbalikkan, kita tukarkan pertemuan ba sakinah dengan mim, apa hukum dia? Dalam Al-Quran ada satu tempat ba mati, ba sukun bertemu dengan mim, kita tukar balik, iaitu irkam ma'ana. Irkam ma'ana kita baca secara idgham. Jadi macam mana mim mati bertemu dengan ba, bacaan dia ikhfa. Tapi bila kita terbalikkan dia, ba mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham, irkam ma'ana. Jadi sebab apa? Yang tu ana akan jawab pada bab mutaqariban, mutajanisan, mutamathilan, insya-Allah minggu depan insya-Allah. Kemudian beberapa mulahazat tentang ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi iaitu kita keluarkan gunnah daripada hidung. Akan tetapi ada yang menyebut gunnah ikhfa syafawi itu seakan-akan huruf nga. Kalau dalam bahasa Melayu kita huruf N dengan G, ataupun huruf ghain yang digunnahkan, dan itu bacaan yang salah. Sepatutnya gunnah tu datangnya daripada gunnah pangkal hidung ni, rongga hidung, bukannya daripada huruf ghain yang digunnahkan. Contohnya fasayun, tak, dia daripada hidung, fasayun bi. Ataupun tarmihim bihijarah, ada yang gunnah itu gunnah huruf ghain, ataupun kita sebut sebagai huruf N dengan G, tarmihim bihijarah, itu salah. Macam orang Terengganu kan, orang Terengganu sebut gunnah tarmihim bihijarah, itu salah. Dia gunnah tu daripada pangkal hidung, tarmihim bihijarah. Dan ini disebut oleh Dr. Yahya Al-Ghawsani dalam kitab dia. Dia kata bunyi huruf nga ni tidak ada dalam bahasa Arab, tapi ada dalam bahasa di negara Malaysia dan Indonesia. Disebut dalam kitab tajwid dia. Jadi itu, dia sedar perkara ni. Maksudnya ada orang Malaysia dan Indonesia yang baca Quran tu, bila baca gunnah tu dia baca gunnah dengan huruf nga. Tarmihim itu sebetulnya. Kemudian ikhfa syafawi ni dia antara hukum yang menjadi perdebatan di antara masyayikh. Sebab apa? Isu cara sebutan ikhfa syafawi itu pada bibir tu. Adakah kita nak merenggangkan sedikit bibir, ataupun kita sebut sebagai istilah dia furjah, kalau pernah dengar furjah, ataupun kita merapatkan bibir, iaitu itbaq. Yang ini orang kata kalau dalam ilmu tajwid, kalau khilaf yang syadid, khilaf yang kuat, inilah yang sentiasa menjadi perbalahan dan sentiasa orang akan tanya. Dan benda ni Ana pernah jawab di Instagram. Memang ada orang tanya. Dia tanya Ana baca apa? Baca itbaq ke baca furjah? Nak baca dengan renggangkan sedikit bibir ke nak baca dengan rapat bibir? Jadi isu furjah dengan itbaq ni Ana sebut sikit lah.
Yang afdalnya ialah bacaan secara itbaq. Kerana bacaan itbaq ni dia disebut oleh Al-Imam Sibawayh dan Al-Imam Ibnu Ghalbun. Jadi disebut oleh ulama-ulama mutaqaddimin, iaitu bacaan secara rapat bibir. Merapatkan bibir tapi tanpa tekanan, biduni kaz, tanpa tekanan. Adapun bacaan furjah, bacaan yang merenggangkan sedikit bibir, sampai ke ustaz-ustaz Melayu kata boleh letak kertas tu, dia kata letak kertas di antara dua bibir tu. Yang itu ialah qaul yang baru, kita kata pendapat baru, dan pendapat itu diperkenalkan oleh Syekh Amir Uthman, tak silap nama dia, dan dia orang Mesir pada tahun 1950-an macam tu, 50-an atau 40-an. Jadi benda tu benda baru. Sampai kisah dia sampaikan dia menyuruh qari-qari di Mesir, di radio Mesir, untuk membaca secara furjah, untuk merenggangkan sedikit bibir. Dan pada waktu itu qari pada waktu itu tidak ada pilihan lain melainkan mengikut apa yang Syekh Amir Uthman sebut. Jadi mereka merenggangkan sedikit bibir. Sebab itu di Mesir ni kebanyakan Syekh dia menyuruh untuk kita baca dengan secara furjah, iaitu renggangkan sedikit bibir, taruh mihim, buka sedikit. Dan itu sebenarnya benda baru. Tetapi ana mengambil pendekatan Syekh Ahmad Mansur dan Syekh Taufiq Damrah dari Jordan. Dia mengambil kedua-dua bacaan ni, yakni dia tidak menyalahkan bacaan secara furjah tadi tu. Walaupun bacaan furjah tu bacaan baru, tapi dia tidak menyalahkan. Sebab apa? Sebab memang dah terlalu ramai orang membaca dengan furjah ni, dan dia tidak memberi kesan yang sangat besar pun, sikit sahaja. Dan pada bacaan pun kita, kalau kita dengar tu tidak memberi kesan yang besar lah. Tak ada lain pun bila bacaan dengan furjah tu. Akan tetapi kalau tanya ana mana yang lebih afdal, bacaan yang afdal ialah itbaq, iaitu dengan merapatkan bibir. Sebab itu daripada ulama mutaqaddimin lagi ada sebut, iaitu menyuruh untuk merapatkan bibir tanpa tekanan. Dan bacaan furjah dengan bacaan itbaq ni, kedua-dua bacaan ni ana baca dengan Syekh ana. Ada Syekh yang ana baca secara furjah dan ada Syekh ana baca secara itbaq. Dan sekarang ni ana amalkan bacaan secara itbaq, iaitu menutup merapatkan bibir. Ada pun bacaan secara furjah ni masa mula-mula ana sampai Mesir dulu. Sebab pada waktu tu Syekh memang suruh untuk renggangkan sikit bibir. Jadi ana pun dah terbiasa dengan furjah, akan tetapi ana kembali semula kepada itbaq. Jadi apa pun antum talaki dengan guru, ikutlah apa yang guru cakap. Kalau guru suruh baca dengan furjah, maka bacalah furjah, raikanlah apa yang disebut tu. Tapi untuk amalan, untuk antum amalkan, tidak kisahlah nak amalkan dengan itbaq ke dengan furjah ke, tidak kisah. Jadi bila bertalaki tu ikut guru. Wathani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Wathani, iaitu dengan hazaf ya, untuk takhfif, ringankan sebutan. Wathani asalnya wathani. Wathani idghamun bimithliha ata, iaitu mim sakinah itu diidghamkan apabila bimithliha ata, yakni apabila bertemu dengan huruf yang sama macam huruf mim, iaitu huruf mim lah. Huruf mim bertemu dengan huruf yang sama dengan huruf mim, iaitu huruf mim. Sebab tak ada huruf yang sama pada makhraj, sama pada sifat, tapi huruf tu huruf yang lain, tak ada. Bila sebut huruf yang sama pada makhraj, sama pada sifat, itu adalah huruf yang sama. Jadi mim bertemu dengan mim. Wasammi idghaman saghiran ya fata, dan namakanlah kamu idghaman saghiran, iaitu idgham saghir. Idgham saghir dia pada pengertian itu lebih luas, bukan pada hukum idgham syafawi sahaja. Idgham saghir ni ialah pertemuan dua huruf, yang mana huruf yang pertama itu berbaris sukun dan huruf yang kedua huruf yang berbaris. Jadi huruf yang pertama yang berbaris sukun tu dimasukkan ke dalam huruf yang kedua.
Jadi kita sebut huruf yang kedua tu sebagai dua huruf yang bertasydid. Jadi itulah idgham saghir. Jadi dalam hukum idgham syafawi ni, mim mati bertemu dengan mim yang berbaris. Jadi kita idghamkan mim tersebut, mim yang pertama masuk kepada mim yang kedua. Jadi hukum dia idgham syafawi. Biasanya disebut idgham syafawi. Tapi nama lain dia idgham mithlain saghir ataupun idgham saghir. Dan idgham saghir ni kita akan belajar pada bab mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain nanti. Dekat situ lebih luas penggunaan istilah idgham saghir. Jadi idgham saghir ni, bila sebut saghir, ada ke idgham kabir? Jawapan dia ada. Ada idgham kabir. So apa beza idgham saghir dengan idgham kabir? Idgham kabir ialah pertemuan dua huruf dan dua huruf tu ialah huruf yang berbaris. Kalau idgham saghir, huruf pertama huruf sukun. Tapi idgham kabir pertemuan dua huruf dan huruf pertama itu pun huruf yang berbaris. Itu idgham kabir. Sebab apa dinamakan kabir? Sebab apa dinamakan saghir? Idgham saghir dekat situ maksudnya kecil, tu maksudnya kurangnya kerja yang perlu dibuat. Yakni huruf yang sukun kita hanya perlu masukkan dia kepada huruf yang kedua. Itu kerja yang pertama. Dan kerja yang kedua, kita sebut huruf yang kedua tu jadi huruf yang bertasydid. Itu kecil maksudnya, iaitu sikitnya kerja yang perlu kita buat untuk sebut idgham tu. Itu dinamakan idgham saghir. Adapun idgham kabir, dinamakan kabir itu maksudnya besarnya pada kerja dia. Banyaknya kerja yang kita kena buat. Kerja apa? Yang pertama sekali, huruf yang pertama yang berbaris tu kita kena sukunkan dahulu. Itu kerja yang pertama. Kerja yang kedua, kita kena masukkan kepada huruf yang kedua. Dan kerja yang ketiga, kita sebut huruf yang kedua tu sebagai huruf yang bertasydid. So kerja dia banyak, ada 3 kerja. Idgham saghir ada 2 kerja, idgham kabir ada 3 kerja. Itu sebab itu dinamakan sebagai idgham kabir. Banyaknya kerja yang perlu dibuat. Wasammi idghaman saghiran ya fata. Fata maksudnya remaja. Remaja lingkungan umur 15 hingga 30. Dan ini disebut dalam kitab syarah Fathul Malikul Muta'al. Maksud fata itu iaitu remaja yang lingkungan umur dia 15 hingga ke 30. Adapun at-tiflun macam tuhfatul atfal tu, iaitu umur budak yang belum mencapai umur 15 tahun lagi ataupun belum mencapai had baligh lagi. Jadi lahir sehingga umur 15 kita sebut sebagai at-tifl. Adapun 15 sehingga 30 kita sebut sebagai fata. Itu remaja. Sebab apa An-Nazim menyebut fata dekat sini? Kerana umur 15 hingga 30 ni merupakan umur yang kita gunakan untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu. Jadi sebab itulah disebut kat sini ya fata. Orang kata umur keemasan lah, umur keemasan untuk menuntut ilmu. Jadi mim mati, mim sakinah apabila bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham dan kena panjangkan gunnah. Kena keluarkan gunnah tu dengan sempurna. Sebab kedua-dua huruf tu merupakan huruf mim. Dan huruf mim ialah huruf yang gunnah. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. والثالث iaitu hukum yang ketiga daripada hukum mim sakinah ni, al-izharu iaitu dibaca mim tersebut secara jelas. والثالث الإظهار fil baqiyah min ahrufin iaitu daripada baqi huruf. Huruf hijaiyah ada 29, tolak huruf alif 28, tolak satu huruf ikhfa syafawi ba jadi 27, tolak satu lagi huruf idgham huruf mim jadi 26.
Jadi mim sakinah bertemu dengan 26 huruf hijaiyah, maka hukumnya ialah izhar. Wasammiha syafiyah, ataupun kita sebut sebagai izhar syafawi, sebab mim, makhraj mim ialah di syafatain, di bibir. Izhar syafawi. Jadi contoh izhar syafawi ada dalam satu kalimah pun ada, an'amta ataupun tumsun, ataupun dalam dua kalimah pun ada, zalikum khair ataupun alaihim ghaira. Jadi perlu jelaskan mim tersebut tanpa memanjangkan gunnah. Jadi tak boleh untuk kita baca alaihim ghair, tak boleh, ataupun an'amta, tak boleh. Cukup sekadar kita mengizharkan mim an'amta tanpa memanjangkan gunnah. Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'arifi. Dekat sini An-Nazim memberi peringatan. Dia kata wahdhar, dan berjaga-jagalah, lada wawin wafa, yakni apabila pertemuan mim mati dengan waw dan fa. Sebab apa? Sebab liqurbiha walittihadi fa'rifi. Dekat sini An-Nazim kata jangan baca ikhfa, an takhtafi. Jaga-jagalah pada mim mati bertemu dengan waw dengan fa. Kenapa? Kerana takut dibaca secara ikhfa. Liqurbiha tu merujuk kepada huruf fa. Sebab apa? Sebab makhraj huruf mim dia dekat dengan makhraj huruf fa. Maka takut-takut bila dekat tu dibaca secara ikhfa. Walittihadi. Walittihadi itu merujuk kepada huruf waw, iaitu at-tajanus, iaitu sama pada makhraj. Kerana makhraj waw sama dengan makhraj mim, akan tetapi kita tidak baca secara idgham maupun ikhfa, kita baca secara izhar. Alaihim wala, kita baca secara idgham walaupun dia makhraj yang sama. Sebab kalau ikut kaedah sama makhraj, sifat yang berlainan, maka akan jadi at-tajanus ataupun mutajanisain. Maka kebiasaannya ghalibnya hukum mutajanisain ni ialah idgham. Akan tetapi dekat sini mim mati bertemu dengan waw walaupun mutajanisain, tapi dia dibaca secara izhar. Dan wahdhar lada wawin wafa an takhtafi ni merupakan iqtibas daripada kalam al-Imam Ibnul Jazari. Dalam muqaddimah Jazariyah ada sebut wahdhar lada wawin wafa an takhtafi. Akan tetapi Syekh Sulaiman Jamzuri tambah lagi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Sebagai orang kata illah. Sebab apa Imam Jazari suruh wahdhar, suruh berjaga-jaga dengan waw dengan fa? Jadi sebab apa kita tak baca idgham ataupun ikhfa pada pertemuan mim mati bertemu dengan waw ataupun mim mati bertemu dengan fa? Sebab apa? Sedangkan makhrajnya dekat ataupun makhrajnya sama makhraj. Sebab apa tak dibaca dengan idgham? Sebab apa tak dibaca dengan ikhfa? Jadi dekat sini ada dua illah. Yang pertama, kerana huruf mim sifatnya sama dengan huruf nun pada gunnah. Jadi kalau kita baca idgham pada pertemuan mim mati dengan waw, takut-takut pendengar dia tidak boleh bezakan antara mim dengan nun. Contohnya alaihim wala. Kalau kita baca secara idgham alaihim wala, maka bila orang dengar tu dia tak tahu sama ada asal kalimah tu, asal huruf tu alaihim mim ke ataupun alaihin nun. Sebab sama bunyi dia.
Jadi kalau ikut kaedah nun sakinah tanwin, nun mati bertemu dengan waw, maka hukum dia idgham. Idgham bi gunnah. Bacaannya idgham naqis. Alaihim wala. Akan tetapi mim sakinah kita baca secara izhar. Alaihim wala. Sebab kalau kita baca secara idgham, alaihim wala, maka seakan bacaannya sama macam yang ni. Jadi pendengar dia tidak dapat bezakan sama ada alaihim tu daripada nun ke ataupun daripada mim sakinah. Jadi sebab itu kita baca secara izhar, alaihim. Sama juga dengan huruf fa. Kenapa kita tak baca ikhfa pada pertemuan mim mati dengan fa? Sedangkan mim dengan fa tu makhraj dekat. Kenapa kita tak baca dengan ikhfa? Sebab kalau kita baca dengan ikhfa, contohnya watarakahum fi, dia boleh membawa waham kepada para pendengar. Mungkin dia tidak dapat bezakan watarakahum tu mim mati ke ataupun nun mati. Sebab bunyi dia sama. Kalau kita tukarkan mim tu dengan nun sakinah, dan nun sakinah bertemu dengan fa, hukum dia ikhfa. Watarakahum fi, maka sama bunyi dia kalau mim sakinah tu diikhfakan kepada huruf fa. Watarakahum fi. Jadi sebab itu tak boleh nak baca ikhfa. Maka sebab itu dibaca secara izhar untuk kita jelaskan mim tu, untuk jelaskan bahawa kalimah tu ialah diakhiri dengan mim sakinah. Seterusnya tanda-tanda dalam hukum syafawi, hukum mim sakinah. Tanda dalam Al-Quran untuk ketiga hukum ni, ketiga-tiganya lain. Jadi untuk izhar syafawi, dia diletakkan tanda sukun untuk menunjukkan bahawa kita kena jelaskan huruf mim tu. Imam Syarisi sebut famudharun sukunuhu musawwaru. Huruf yang diizharkan kita kena tulis, kita kena lukiskan sukun itu. Famudharun sukunuhu musawwaru. Jadi kita letak tanda sukun dekat mim untuk menunjukkan bacaan tersebut ialah izhar. Okay. Adapun untuk idgham dan ikhfa, kita tidak letakkan tanda izhar, tidak terletakkan tanda sukun untuk menunjukkan dia bukan izhar. Jadi sebab itu atas huruf mim tak ada tanda apa-apa, kosong, untuk idgham syafawi dengan ikhfa syafawi. Kemudian huruf selepas huruf mim tu, untuk izhar syafawi kita tidak akan letakkan tanda tasydid sebab dia bukannya idgham. Jadi kita letak tanda alamatul harakah sahaja. Adapun untuk idgham syafawi, kita akan letakkan tanda tasydid untuk menunjukkan bahawa huruf mim sakinah yang pertama ni telah dimasukkan ke dalam huruf yang kedua ni. Jadi sebab itu diletakkan tanda tasydid. Dan bacaan mim mati bertemu dengan mim, bacaannya secara idgham kamil. Idgham kamil, idgham yang sempurna. Maksudnya 100% mim yang pertama ni dimasukkan kepada mim yang kedua. Dan untuk ikhfa syafawi, kita tidak akan letakkan tanda tasydid. Sebab apa? Sebab dia bukan dibaca secara idgham, dia baca ikhfa. Jadi kita letak tanda tasydid. Tasydid hanya untuk tanda idgham sahaja.
Jadi kita telah selesai hukum gunnah dalam Tuhfatul Atfal. Dalam Tuhfatul Atfal ada 3 hukum besar. Hukum gunnah yang terdiri daripada nun sakinah dan tanwin, hukum nun dan mim yang bertasydid, dan hukum mim sakinah. Ketiga-tiga hukum ni kita boleh sebut sebagai hukum gunnah. Sebab apa? Sebab dia bermain tentang gunnah, berkisar tentang gunnah. Panjang ke gunnah, kena jelaskan ke, kena sembunyikan ke gunnah. So dia sebutkan hukum gunnah. Adapun selepas ni dia cerita pasal hukum lam dan hukum mat. Itu sahaja. Jadi mengenai gunnah, adakah selama ana sebut hukum gunnah ni, pernah tak antum dengar ana sebut gunnah hukumnya gunnah 2 harakat? Ataupun ana sebut panjangkan gunnah ataupun sempurnakan gunnah? Antum dengar ana sebut yang mana? Gunnah 2 harakat ke ataupun panjangkan gunnah ataupun sempurnakan gunnah? Anda tak pernah sebut panjang ataupun gunnah 2 harakat, anda tak pernah sebut. Sebab tidak pernah disebut dalam kitab tajwid mutaqaddimin bahawa gunnah dimiqdarkan sebagai 2 harakat, kecuali kitab-kitab tajwid yang mutaakhirin sahaja. Dan benda ni memang ada isu lah. Sebab apa? Sebab gunnah, cara ukur gunnah tu kita tak pakai harakat. Sebab harakat ni untuk huruf yang berbaris. Sebab harakat huruf yang berbaris. Harakah maksudnya baris. So bila sebut harakatain, 2 harakat maksudnya 2 yang berbaris, 2 baris. Adapun gunnah ni dia keluar daripada nun dan mim yang sukun. Sukun bukannya baris. Faham? Jadi tidak tepatlah untuk kita ukur gunnah dengan harakat. Kalau kita nak ukur kedalaman laut, kita tak akan guna pembaris. Betul? Kita guna ultrasonik. Jadi begitulah neraca dia. Neraca untuk ukur gunnah bukan dengan harakat, bukannya gunnah 2 harakat. Bahkan kalau kita samakan gunnah dengan 2 harakat, kita akan dapati gunnah tu tak akan lama, sekejap aja. Sebab apa? Sebab 2 harakat, iaitu 1 alif, contohnya ma, pendek saja, ma, sekejap saja. Cuba bayangkan kalau kita samakan gunnah kepada 2 harakat, anna, jadi pendek saja. Sedangkan nun yang bertasydid, gunnah dia lama, ataupun gunnah kepada huruf idgham lama. Anna, kalau kita samakan anna dengan ma tadi tu, ma, dia akan jadi bukan 2 harakat lah, dia akan jadi 4 harakat. Faham? Jadi neraca tu salah, cara ukuran gunnah tu salah, bukannya dengan 2 harakat, bukannya dengan harakat. Akan tetapi banyak disebut dalam kitab tajwid mutaakhirin. Jadi tak apalah, itu kena terimalah benda tu. Adapun ana lebih cenderung kepada gunnah tak boleh diukur dengan harakat. Jadi ulama yang tidak mengira gunnah sebagai harakat ni, dia pecahkan martabah gunnah ni kepada 5. Sebab dia tak ukur dengan harakat, jadi dia ukur dengan cara yang lain. Iaitu dia pecahkan gunnah ni kepada 5 bahagian. Yang pertama, yang paling sempurna sekali ialah gunnah pada huruf yang bertasydid. Musyaddadah. Jadi gunnah musyaddadah ni contohnya hukum nun mati bertemu dengan mim. Mimmal, min nur, ataupun mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan mim. Alaihim ma, ataupun anna, ataupun lamma. So semua mim dan nun yang bertasydid, maka dia duduk tangga yang paling teratas sekali. Dia gunnah yang paling sempurna sekali. Yang kedua, gunnah mudgham. Gunnah yang terhasil daripada hukum idgham.
Dan idgham kat sini ialah idgham naqis, bukannya idgham kamil. Iaitu pertemuan nun mati dengan waw dengan nun mati bertemu dengan ya. So ini martabah yang kedua, iaitu martabah sempurna. Yang ni paling sempurna, yang ni sempurna. Yang ketiga ialah mukhfah, gunnah yang keluar daripada huruf ikhfa, iaitu contohnya nun mati bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 tu. Contohnya nun mati bertemu kaf, angka, ikhfa syafawi ataupun iqlab. Iqlab pun termasuk dalam mukhfah, mim ba ni, ataupun ikhfa syafawi. Ya tasim billah. Jadi dia duduk pada pertengahan. Yang ketiga, gunnah yang huruf ikhfa duduk yang ketiga. Yang keempat, gunnah huruf yang izhar, iaitu mudharah, iaitu apabila huruf nun mati bertemu dengan huruf izhar, huruf halki tu 6 tu, ataupun mim mati izhar syafawi. Izhar halki dengan izhar syafawi. Jadi dia duduk di tangga yang keempat. Dan kita hanya jelaskan sahaja nun dengan mim ni, dan gunnah dia tu yang keluar tu hanya gunnah asal. Gunnah asal yang ada pada huruf tersebut. Bukannya kita panjangkan gunnah, bukannya kita sempurnakan gunnah tu. Dan yang terakhir, mutaharrikah, iaitu nun dengan mim yang berbaris. Nun, macam Anda pernah sebut dulu, nun dengan mim ni, gunnah, sifat gunnah yang ada pada nun dengan mim ni sampai akhirat ada. Iaitu nun dengan mim, gunnah yang asli ada pada huruf tersebut. Hatta kalau yang tersebut na, ni, nu, akan ada rasa gunnah sikit dekat hidung ni. Akan ada rasa getaran dekat hidung tu. Dan itulah gunnah. Dan tempoh untuk kita baca gunnah tu mengikut kepada kelajuan. Kalau antum baca hadar, baca laju, maka gunnah tu akan laju juga. Dan kalau antum baca secara tahqiq, baca lambat, maka gunnah tu pun akan panjang juga. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am. Kalau antum baca lambat, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am. So kalau baca lambat, maka gunnah dia pun akan jadi panjang. Cuba bayangkan kalau kita ukur gunnah tu dengan 2 harakat macam mana. Contoh 2 harakat ma tu 2 harakat. Kalau kita ukur gunnah dengan ma panjang tu jadi macam mana? Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum. Betul tak baca macam tu? Tak betul. Dia kena panjangkan lagi gunnah tu dengan sempurna. So ini martabatul gunnah. Ada sebahagian kitab dia jadi 4 sahaja. Sebab mudgham ni dimasuk dalam musyaddad. Ada juga. Jadi tak ada masalah. Cumanya pesanan Ana untuk hukum gunnah ni tak perlulah sebut 2 harakat. Itu kurang tepat lah. Sebab tidak pernah disebut oleh ulama mutaqaddimin. Ulama tajwid mutaqaddimin dalam kitab dia orang tidak pernah disebut bimiqdar harakatain, melainkan ulama mutakhirin sahaja. Jadi sebelum Ana habis, Ana nak buat dulu peta minda untuk hukum nun sakinah dan tanwin. Dan peta minda ni agak lain sikit lah. Agak berbeza sikit dengan peta minda yang lain. Sekejap je.
Jadi nun sakinah dan tanwin kalau dalam matan ada empat pembahagian, tapi ana nak buat 3 sahaja dekat sini. Yang pertama sekali kita ada izhar. Kemudian kita ada idgham. Dan di antara sebutan izhar dengan idgham kita ada ikhfa. Jadi bila kita buat macam ni, kita telah meraihkan satu pendapat, iaitu pendapat Imam Ja'bari. Dia kata nun sakinah dan tanwin hanya ada 3 hukum sahaja, 3 pembahagian sahaja. So dekat sini kita meraihkan pendapat dia. Kemudian dekat ikhfa ni kita pecahkan lagi kepada iqlab. Sebab iqlab bacaan dia sama macam ikhfa. Kemudian kita ada ikhfa hakiki. Jadi dekat sini kita meraihkan pendapat jumhur yang kata nun sakinah dan tanwin ada 4 hukum. 1 izhar, yang kedua iqlab, yang ketiga ikhfa hakiki, yang keempat idgham. Kemudian idgham ni pecah pula kepada 2. Bi gunnah dengan bila gunnah. So dekat sini kita meraihkan pendapat yang mengatakan bahawa nun sakinah dan tanwin yang memecahkan kepada 5 hukum. Biasanya ustaz-ustaz Malaysia lah sebut hukum nun sakinah tanwin ialah hukum 5, iaitu 1 izhar, yang kedua iqlab, yang ketiga ikhfa hakiki, yang keempat idgham bi gunnah, yang kelima idgham bila gunnah. Okay. Kemudian dekat idgham bi gunnah ni kita pecah lagi 2 kepada idgham bi gunnah yang baca secara kamil, idgham kamil, dan yang kedua yang baca secara idgham naqis. Yang baca idgham kami iaitu nun mati bertemu dengan nun mati bertemu dengan mim. Dan naqis nun mati bertemu dengan ya, nun mati bertemu dengan waw. So dekat sini kita meraihkan ulama yang mengira hukum nun sakinah tanwin kepada 6, iaitu Al-Imam Makki bin Abi Talib Al-Qaisi dalam kitab dia Ar-Ri'ayah, ataupun Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitab dia Tahdid. Anda lupa antara 2 ni. Jadi yang pertama izhar, yang kedua iqlab, yang ketiga ikhfa hakiki, yang keempat idgham bi gunnah kamil, yang kelima idgham bi gunnah naqis, yang keenam idgham bila gunnah. So syajarah ni dimeraihkan semua pendapat. Jadi kita cukup saja sampai sini. Naktafi bihadzal qadr. Allahumma salli afdalas salati ala as'ali mahludatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada mahlumatika wa midada kalimatika kullama dhakara faghfiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Jadi insya-Allah untuk hukum lam alif dan hukum mutajanisan mutaqariban dan seterusnya mat, insya-Allah kita akan masuk pada minggu hadapan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.